Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberikan kesempatan untuk bertemu pada pagi ini, pada tengah hari Jumaat yang diberkati 23 Ramadan Al-Mubarak. Saya merakamkan jutaan terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan, puan-puan yang sudi melapangkan masa di sebalik banyak komitmen yang dilakukan pada hari-hari penghulu segala hari pada hari ini. Semoga Allah memberkati kesudian tuan-puan untuk hadir. Terima kasih Syakirah kerana sudi untuk membantu mereka yang tidak mampu hadir untuk mengikuti sesi 1 jam pada tengah hari ini. Apa yang bakal saya kongsikan adalah perkara-perkara yang mungkin tidak terfikir apabila tuan-tuan puan-puan membaca surah Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Ikatu war-ruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkannya pada malam Al-Qadar. Dan bagaimanakah boleh engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui apakah kelebihan malam Al-Qadar? Halaman penulis menjadi perhatian pembaca, tetapi juga gaya penulisan tersebut yang menyentuh akal, menyentuh emosi, gaya penulisan yang kreatif. Pendek kata, gaya penulisan yang menyentuh perasaan, menjentik akal. Tetapi itu saja tak cukup, kan? Buku-buku ni, pengalaman saya sedikitlah, dia boleh cepat laku keras ataupun bestseller apabila buku itu ada testimoni daripada tokoh-tokoh besar. Ya, ada tokoh-tokoh besar memberikan pengakuan bagaimana kesan buku itu kepada mereka bila mereka membacanya. Bahkan tidak boleh dinafikan juga, untuk buku itu menjadi laris, maka majlis pelancaran juga mesti diadakan dengan gilang gemilang. Satu dunia tahu adanya buku akan dilancarkan. Semua media dihadirkan. Dan juga faktor yang kelima ini pun penting. Bila diberitahu buku ni tak banyak tau. Ia sangat terhad. Ia boleh habis bila-bila masa sahaja. Siapa cepat dia dapat. Jadi ini 5 faktor yang boleh menyebabkan sesuatu buku itu menjadi laris, cepat habis. Walillahil mathalil a'la. Tuan-puan, surah yang kita bacakan tadi adalah cara Allah menunjukkan hebatnya satu buku, namanya Quran. Iaitulah buku daripada Allah, Tuhan pencipta kita Azza wa Jalla, kitab Allah. Dan perhatikan, faktor pertama apa tadi? Faktor apa yang pertama tadi? Faktor penulis. Maka surah ini beritahu daripada ayat pertama lagi, Quran datang daripada siapa? Bukan daripada Muhammad, bukan daripada Jibril, tetapi daripada inna. Kami, the author of this book. Tidak ada sebarang campur tangan makhluk. Kami yang menulis, kami yang merencana, kami yang telah menentukan apa ini. Faktor kedua apa tadi? Gaya penulisan. Bila Allah sebut anzalna, ia bermakna Quran itu sudah sempurna. Quran yang diturunkan
dari Lauh Mahfuz ke langit dunia pada malam Al-Qadar, Quran itu telah sempurna gemilang-gemilang. Iaitulah Allah Ta'ala mengumumkan ia sebagai satu hari yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa tak nak datang majlis tu kalau diberikan ganjaran sebegitu rupa? Dan akhir sekali, apa faktor yang kelima? Ia sangat terbatas. Tak semua orang dapat. Siapa cepat dia dapat. Jadi Allah menyebut dalam surah yang sama keterbatasan masa Lailatul Qadar. Jadi subhanallah, cara Allah menunjukkan keagungan Quran dalam suratul Qadar sangat manusiawi. Tahu manusiawi? Kita ni bila kaji surah ini, kita rasa kita sudah tiada sebab untuk tidak menghargai Al-Quran yang Allah pilih untuk turun pada malam Al-Qadar. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, tengah hari ini kita nak pergi lebih dalam sedikit kepada suratul Qadar, dan apa yang akan saya kupas mungkin perkara-perkara yang saya sudah semak jarang anda dengar di tempat lain. Kalau yang biasa-biasa dengar tu, kita tak nak share lah. Jadi untung yang hadir ni dia akan dengar 7 perkara yang jarang diketahui oleh pembaca suratul Qadar. Okey. Yang pertama sekali, kalau anda perasan, suratul Qadar adalah surah yang Allah Ta'ala susun selepas surah Al-Alaq. Selepas surah Al-Alaq. Jadi kenapa Allah susun begitu? Ia sangat cantik. Ia sangat indah. Antara sebab-sebab yang disebut, yang dikaji, yang disiasat oleh para ulama yang menyebabkan cantiknya suratul Qadar ini, ia mesti muncul selepas surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kerana surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dia cerita pasal Quran ni hebatnya berdasarkan, hebatnya Quran ni kat mana? Hebatnya Quran ni berdasarkan konten. Siapa baca, apa akan berlaku pada dia. Jadi suratul Alaq ceritakan hebatnya apa yang terkandung di dalam Quran, kerana apa yang diajar oleh Quran ini adalah benda yang manusia tak akan tahu. Dia kajilah sampai ke tahap PhD pun, ada benda yang dia tak akan tahu tetapi Quran akan beritahu. Jadi hebatnya isi kandungan Quran kerana allamal insana ma lam ya'lam. Tetapi surah Al-Qadar, dia motivasi kita untuk baca Quran. Hebatnya malam ketika Quran diturunkan. Dalam bahasa mudah, suratu Al-Alaq dia memberitahu faktor daripada dalam. Kenapa saya kena baca Quran? Sebab isi kandungan Quran adalah sesuatu yang boleh menyebabkan seseorang itu memperolehi ilmu yang dahsyat. Jadi saya kena baca kitab ini kerana isi kandungannya luar biasa. Tetapi ada orang, dia tidak bermotivasi juga untuk baca Quran hanya kerana motivasi berdasarkan isi kandungannya bagus. Saya sudah pernah membacanya, isi kandungannya bagus. Maka Allah sempurnakan motivasi dari sudut luar. Tadi motivasi daripada dalam, orang panggil inside out. Yang ni dia panggil outside in. Kau tak nak baca? Kau tahu tak, ketika Quran diturunkan, malam yang biasa-biasa telah menjadi malam yang luar biasa. Malam tu hanya malam di mana malaikat diumumkan tentang apa yang bakal berlaku dalam setahun daripada sekarang. Malam Al-Qadar adalah malam yang hanya menjadi milik malaikat. Allah Azza wa Jalla kata para ulama pada malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar ni dah lama ada, cuma manusia tidak mengetahui. Ia adalah malam di mana Allah mengumumkan apa bakal berlaku selama 1 tahun,
daripada satu malam Al-Qadar ke satu malam Al-Qadar seterusnya dalam satu tahun. Jadi apa bakal berlaku? Allah Azza wa Jalla selaraskan kepada para malaikat. Kenapa kena ada penyelarasan? Kerana para malaikat akan bertindak kepada segala yang bakal diselaraskan. Jadi itu malam Al-Qadar. Ia adalah malam yang biasa bagi para malaikat, annually general meeting lah kan, kita kata begitu. Tetapi kerana Quran malam tu turun kepada Rasulullah, malam Al-Qadar bukan hanya malam untuk malaikat. Allah jadikan malam itu mulia, menakjubkan, sehingga malam itu menjadi malam untuk umat Nabi Muhammad. Dan siapa yang bangun pada malam itu, pahala ibadatnya akan menjadi lebih baik daripada pahala ibadat 1000 bulan. Jadi nampak kan, Suratul Alaq beritahu, demo tak saya baca Quran. Konten Quran sangat wow. Tetapi Suratul Qadar, demo tak saya baca Quran. Subhanallah, Quran sebenarnya bila turun, malam yang biasa telah menjadi malam yang luar biasa. Jadi satu surah faktu dalaman, satu surah faktu luaran. Nah, apa lagi alasan untuk tidak membaca Quran? Jadi ini antara hikmah Allah Ta'ala jadikan Suratul Qadar selepas surah Al-Alaq. Kemudian soalan yang kedua, apakah hikmah apabila diperhatikan awal ayat dan akhir ayat dalam surah Al-Qadar? Tuan-puan, kalau nak tahu sesuatu surah itu apakah isi pentingnya, jadi para ulama mengambil satu kaedah. Mereka akan beri perhatian kepada apa yang disentuh di awal surah dan apa yang disentuh di hujung surah, and then mereka mula mengembara di antara tengah-tengah surah, and then we will get the point. Surah tu cerita pasal apa? Okey. Ayat pertama surah Al-Qadar tadi cerita pasal Al-Quran diturunkan. Itu ayat pertama. Ayat terakhir cerita pasal apa? Pasal malam tu hanya seketika sahaja, ia hanya sampai kepada matahari terbit. Bila cahaya matahari terbit, maka terangkatlah malam Lailatul Qadar. Fikirkan sejenak. Bila kita hubungkan ayat pertama dengan ayat terakhir, ayat pertama pasal Quran, ayat terakhir pasal matahari, ada kaitan tak? Jadi ini perlu tadabbur, dia perlu kepada pemerhatian, pemikiran yang mendalam. Apa yang sebenarnya Allah Ta'ala nak sampaikan dalam surah ni? Jadi para ulama mengatakan, apabila diperhatikan ayat pertama dan ayat terakhir surah ini, maka mereka berkata Al-Quran seperti cahaya matahari. Sebab itu awal surah pasal Quran, hujung surah pasal cahaya matahari. Betul kan? Kerana Quran, bila kita baca, ia sepatutnya seperti kita melihat cahaya matahari. Okey. Tuan-puan, bila tidur mati, cahaya matahari pun muncul. Sama ada kedengaran orang azan subuh ataupun jam loceng berbunyi. Itu tak penting. Yang penting cahaya matahari telah muncul. Apa berlaku pada anda selepas anda tidur mati? Anda mula menuju kepada pekerjaan masing-masing, betul? Anda perlu bekerja seperti biasa, kerana itulah kehidupan anda. Jadi cahaya matahari adalah tanda anda perlu hidup dan meninggalkan tidur mati. Cahaya matahari membangunkan tubuh anda daripada kematian kepada kehidupan, betul? Cahaya matahari bila muncul,
yang menyebabkan tubuh anda daripada mati menjadi hidup. Sebab itu doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih Allah kerana kau telah menghidupkan semula kami selepas kami mati. Jadi cahaya matahari yang kita nampak telah menyebabkan tubuh kita yang mati telah hidup. Bagaimana pula cahaya Quran? Sepatutnya Quran bila dibaca, ia memberikan juga kehidupan selepas kematian. Tapi apa dia? Bukan tubuh, tetapi hati. Seseorang yang bila membaca Quran, dia seperti melihat cahaya. Daripada mati dia jadi hidup. Seseorang yang bila membaca Quran, hati yang mati akan menjadi hidup. Suci. Jadi ini yang disebut oleh para alim ulama bila mereka melihat ayat pertama dan ayat terakhir. Nak cerita pasal apa sebenarnya surah ni? Nak cerita pasal keagungan Quran. Tak ada buku yang mana bila dibaca boleh menyebabkan hati kita hidup selepas mati. Alaihi wasallam dalam suratul Ahzab seperti matahari yang terang benderang. So matahari mana ada diskriminasi? Kamu tak beriman, aku tak nak bagi cahaya matahari kepada kamu. No. Semua orang terima cahaya matahari. Rasulullah disebut oleh Allah sebagai matahari yang terang benderang. Kenapa? Sebab Nabi cuba sedaya upaya sampai ke seluruh ayat Quran kepada semua non-Muslim di Mekah. Jadi kita kena faham ya, Quran turun dalam bulan Ramadan. Allah Ta'ala sebut dalam suratul Baqarah ayat 185, Hudan linnas. Ia adalah untuk beri petunjuk kepada seluruh Muslim dan non-Muslim. Bukan hanya cahaya untuk orang-orang beriman sahaja. Jadi kena jadi orang yang menyebarkan cahaya ni. Jadi ini antara keindahan ayat pertama dan ayat terakhir. Ia membabitkan dua cahaya. Kemudian kita bergerak terus kepada persoalan yang ketiga. Hikmah ha al-kinayah. Okey, apa tu ha al-kinayah? Kalau kita perhatikan ayat yang pertama, inna anzalna hu. Bulatkan huruf hu. Hu tu merujuk pada apa? Kalau terjemahan bermakna nya. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam Al-Qadar. Nya tu apa? Tuan-puan sekalian, nya tu apa? Yang berada di langit yang ketujuh. Nya tu apa? Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam Al-Qadar. Tidak lain tidak bukan, sudah pasti jawapannya, nya itu adalah Al-Quran. Tetapi soalannya adalah, kenapa Allah tak sebut sahaja Quran? Inna anzalna al-Quran fi lailatul qadri. Mengapa Allah sengaja dengan penuh hikmah tidak menyebut Al-Quran, tetapi hanya menyebut dalam bentuk dhamirus sya'ni? Kalau belajar bahasa Arab lah, hanya disebut dhamir, iaitulah ganti nama. Jadi para ulama memberitahu kita bila mereka tadabbur, bila mereka kaji dengan mendalam, mereka menemui hikmah. Antara hikmahnya adalah, saya beri perumpamaan ya. Katakan tarikh hari ini adalah 9 Mei 2018. Kau tengok tak? Itu je soalan dia.
Kau tengok tak? Hebat gila kan? Jadi orang yang tak pernah tengok bola, dia akan bela dengan statement tu. Tengok apa? Betul tak? Tapi orang yang darah dagingnya adalah bola, dia faham dah. Kalau perlawanan tu semalam dan tiba-tiba bising satu ofis, kau tengok tak? Bijak gila dia orang. Itu adalah kenyataan yang bukan merujuk kepada isu politik, bukan merujuk kepada isu ekonomi. Itu cerita bola sepak, bro. Jadi boleh faham tak? Orang yang mana darah dagingnya bola, walaupun tak disebut bola, dia dah faham dah. Itu adalah ucapan yang nak menunjukkan hebat gila Gareth Bale yang menjaringkan 2 gol. Tapi orang yang tak biasa dengan bola, dia mula tak faham. Mu kecek Gabriel ni. Tengok Gabriel. Jadi boleh nampak tak perumpamaan tu? Minta maaflah wanita. Perumpamaan tu mungkin tidak mesra wanita. Sama ada politik atau bola sepak. Jadi walaupun ia adalah tapi orang mukmin itu Quran. Tu Quran. Sebab kami dengan Quran tak boleh putus. Quran dengan kami dah jadi darah daging. Walaupun Allah tak sebut dhamir. Kebetulan ya, dhamir ini ganti nama. Dan kebetulan dalam bahasa Arab, dhamir ni adalah hati. Quran ni dah berdarah daging dalam hati kita orang. Allah tak sebut pun tak apa. Kami dengan Quran dah rapat dah. Tak ada benda turun daripada Tuhan melainkan Quran. Allah tak sebut pun tak apa. Jadi bila Allah sengaja tak sebut Quran, menandakan apa? Menandakan Quran telah rapat, telah kunci, telah dekat, telah menjadi darah daging di hati orang beriman. Tak sebut pun tak apa, mereka sudah memahami Quran memang turun daripada Allah. Jadi ini antara keindahan. Allah sengaja tidak sebut perkataan Quran secara sarahah, secara terang-terang. Itu yang ketiga. Berat kan perbincangan hari ini kan? Menyesal pula datang. Yang keempat. Jangan risau, saya dah makin mula permudahkan. Dia bukan makin susah ni, dia makin mudah insya-Allah. Perasankan Lailatul Qadar diulang-ulang 3 kali. Sedangkan boleh saja Allah tidak sebut sampai 3 kali. Buktinya apa? Bila sampai ayat yang keempat dan ayat kelima, yang sangat besar, yang sangat mulia, dan mereka ini adalah 3 cahaya. Surah ini terangkan ada 3 cahaya. Hidup kita memerlukan 3 cahaya. Cahaya yang pertama namanya cahaya Quran. Cahaya Quran yang turun daripada Allah Azza wa Jalla. Cahaya yang kedua cahaya siapa? Cetaka. Apa makhluk yang dibuat daripada cahaya? Malaikat. Dalam Quran ini Allah sebut terang-terang cahaya. Dibawa turun pula oleh makhluk daripada cahaya, dan ketuanya pula adalah Jibril daripada cahaya, bukan lagi ketuanya Iblis daripada api. Diturunkan kepada siapa? Kepada sebaik-baik manusia yang telah dibedah hatinya, dibersihkan sebanyak 2 kali. Lalu ini adalah sebaik-baik ucapan diturunkan oleh sebaik-baik makhluk di langit kepada sebaik-baik makhluk di bumi. Jadi kerana 3 entiti, maka 3 kali Allah sebut malam Lailatul Qadar. Jadi ada sebab tu. Allah sebut 3 dan tak sebut 5, tak sebut 4. Tapi itu pendapat para ulama,
nak bagi tahu segala ucapan, segala perkataan dalam Quran with purpose. Bukan purposeless, bukan tak ada tujuan. Semuanya ada tujuan. Very well planned speech. Tapi itu kata ulama, satu ulama. Ada satu lagi ulama kata berbeza pula. Mereka kata Allah sebut 3 kali Lailatul Qadar kerana Al-Qadar dalam bahasa Arab ada 3 makna. Pertama, Al-Qadar, dan sedar tak sedar kita berada pada persoalan yang kelima dah ni, iaitulah 3 makna Al-Qadar. Sebab tu disebut 3 kali. So dalam bahasa Arab, tak payah bahasa Arab, kalau anda bilik Quran, Quran mentafsirkan makna Al-Qadar. Al-Qadar yang pertama bermakna kemuliaan. Al-Qadar yang pertama, inda malikin muqtadir, pemilik kekuasaan, ketinggian, kemuliaan. Qudrah, qadirun. Jadi ini artinya mulia. Okey? Makna yang kedua, berdasarkan tutur bicara orang-orang Arab dan berdasarkan Quran punya penggunaan perkataan qadar, ia bermakna ketentuan, takdir. Ia adalah ketentuan, keputusan yang sudah tertulis. Dan makna yang ketiga adalah keterbatasan rezeki kepada sesiapa dia kehendaki, dan dia yang sama sempitkan rezeki, membataskan rezeki. So daripada satu kalimah ada 3 makna selamat datang ke dalam bahasa Arab. Satu kalimah tetapi jawami' kalim. Sebab tu kalau sekadar bergantung pada terjemahan, kita belum mendalami. Sebab tu dalam Quran anda mungkin suratul Qadar tak henti-henti 1000 bulan. Sedekah yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jangan sempitkan makna ibadat. Sepatutnya maaf zahir batin bukan 1 Syawal. Maaf zahir batin tu malam tadi, malam 25, malam 27, malam 29. Kerana ia adalah sebaik-baik waktu untuk memohon maaf. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, malam itu kita kena beri perhatian. Allah kata khaira. Khaira maknanya apa? Minimum 1000 bulan. Bukan semua orang yang bangun malam tu maksimum 1000 bulan. Kerana khair artinya apa? Kami akan beri lebih baik dari 1000 bulan. Bukan kami akan beri sama belaka, sebab ada yang bangun Lailatul Qadar hanya bangun untuk sembahyang subuh je, tarawih je, bangun malam tak bangun. Tetapi ada orang struggle, bangun pukul 3 pagi dan i'tikaf dan qiyamul lail sampai 5 pagi. Takkan sama standard. Mana boleh sama? Jadi sebenarnya ayat 3 ini adalah infinity. You cannot imagine. Tak ada timbang boleh menimbang betapa besarnya ganjaran daripadaku. You cannot imagine it. Kamu tak boleh nak bayangkan. Tapi minimum. Sebab ada orang dia bangun ikhlas, ada orang dia bangun tak ikhlas, ada orang dia sekadar buat 2 rakaat, ada orang dia bangun malam tu dia buat 10 rakaat qiyamul lail, ada orang sampai menangis baca Quran, ada orang dia tak rasa apa-apa dia baca Quran, tapi semua dapat ganjaran. Dia akan dapat pahala 1000 bulan. Tetapi maksimum kau tak boleh bayang betapa dahsyatnya malam itu, dan ini hadiah daripada Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Dan ada orang tanya, surah ni menceritakan Quran turun pada malam Al-Qadar.
Quran turun, menerus turun walaupun Nabi sudah wafat dan Quran sudah tidak lagi diturunkan. Kenapa tidak? Tanazzalat. Kenapa tatanazzalu? Tanazzalu. Itu bezanya. Kalau tanazzalat, kita dah tak ada apa-apa kelebihan. Tanazzalatil malaikatu warruh. Tapi kerana tanazzalu, alhamdulillah. And then selebihnya hadis-hadis akan support dan berikan kekuatan pada kita. Seperti hadis sahih Bukhari, Nabi menyuruh kita mencari 10 malam terakhir Lailatul Qadar. Baik. Sekarang, apa makna qadar yang kedua? Ketentuan. Cuba perhatikan pula ayat keempat. Malam tu seluruh malaikat dan Jibril. Tuan-tuan, bukan setakat malaikat turun beramai-ramai, tetapi Jibril pun turun. Wahyu ni memang Jibril je yang bawa turun. Quran, Injil, Taurat, Zabur, memang hanya Jibril bawa turun pergi kepada Nabi. Tetapi malam tu sepatutnya malaikat je, tetapi Jibril sendiri pun mahu turun. Kenapa? Jibril sudah tidak mampu nak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda sudah wafat. Tetapi kerana keinginannya nak bertemu dengan umat yang menerima Quran, umat Muhammad. Okey, di mana ketentuan di sini? Min kulli amrin. Malaikat akan turun dengan izin, dengan kebenaran daripada pemelihara mereka, yakni Allah, untuk malaikat mengungkapkan salam. Sebab tu kalau anda perasan, ada imam akan baca tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam. Kalau anda perasan, ada imam dia wakaf pada salam. Dan itu bacaan yang ada hubungan dengan bacaan daripada salaf, daripada orang-orang terdahulu, kerana dia ada satu makna, iaitulah apabila orang-orang beriman berdoa pada malam Al-Qadar, boleh berlaku tak perubahan pada takdir? Jawapannya ya. Takdir boleh berubah. Dalilnya hadis Nabi, la yuraddul qadru illa bid-du'a. Qadar Allah boleh diubah dengan doa. Maka malam yang paling mustajab doa adalah malam itu. Wa idza sa'alaka ibadi. Malam tu adalah malam yang mana takdir boleh diubah. Jadi malaikat akan turun untuk mengungkapkan salam. Maknanya apa? Dahkah tuan-puan pernah mendengar pada malam Al-Qadar ada orang berikan salam, Assalamualaikum? Anda tak dengar kan? Anda dengar, bagaimana anda mendengar malaikat mengungkapkan salam pada anda? Jadi seorang ulama tafsir yang bernama An-Nabulsi, dalam tafsir An-Nabulsi, dia menghuraikan ayat ini dengan sangat indah. Erti malaikat mengungkapkan salam, artinya apa? Dia memberikan ilham. Apa yang perlu anda buat? Malaikat turun dengan pelbagai urusan. Kenapa? Ada orang doa mahu kaya daripada miskin. Ada orang sakit, doa mahu sihat. Ada orang tak ada anak, mahukan anak. Jadi ada pelbagai urusan malaikat bawa turun ilham. Tahniah sekiranya anda diucapkan salam. Itu maknanya malaikat akan bantu anda untuk sampai kepada takdir yang baru. Sebagaimana Ibu Musa. Ibu Musa, dia letak anaknya di atas sungai ini dan dia dah tak tahu nak buat apa-apa. Dia jadi bela, dia jadi risau. Siapa yang bisikkan kepada dia? Why not you? Itu berkata sesuatu kepada anak perempuannya. Nak, apa kata kau follow bayi tadi? Anak mama, adik kamu. Mama risaulah. Jadi ilham tu datang daripada mana? Jadi ilham daripada malaikat ini penting. Semalam tu malaikat turun untuk mengenali anda dan mendekati anda selepas Ramadan. Terlalu sempitkan makna Lailatul Qadar. Anda sedekah lepas tarawih, itu pahala yang sangat besar. Okey,
Kemudian persoalan yang seterusnya, kita ada lebih kurang 2 minit. Saya tak mampu nak kupas banyak. Saya nak anda fokus kejap pada perkataan tanazzalu. Okey. Tanazzalu fi'il mudhari'. Tetapi sebenarnya kalau sebutan yang full version tatanazzalu, sebut ramai-ramai. Tatanazzalu itu full version. Tetapi orang Arab mereka membenarkan, mereka mengharuskan version yang tak full. Macam kita lah English pun. Demo maknanya apa? Demo dia punya short, dia punya full version dia adalah demonstrasi, matematik, math, apa lagi? Petronas, pet, apa benda? Kan? Tak kisahlah kan? Okey. Jadi kalau dalam bahasa Inggeris, it's okay to say demo, it's okay to say math. In Arabic sama juga. Orang Arab akan kata kita still faham. Dia ada sebab. Untuk tukar tatanazzalu kepada tanazzalu, kami still understand ia adalah fi'il mudhari'. It's okay, no problem. Maknanya boleh untuk merengkaskan ucapan. Tetapi Quran bila merengkaskan jumlah huruf still have purpose. Dia bukan saja-saja. Dan ulama-ulama seperti Sya'rawi, seperti Samirai, kalau tuan-puan catat, dia memberitahu begini. Dalam surah Fussilat ayat 30 ada full version. Tetapi dalam suratul Qadar ada short version. Kenapa macam tu? Kalau anda baca surah Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Kenapa dalam surah Fussilat full version tatanazzalu? Iaitulah orang-orang yang mengatakan Tuhan mereka adalah Allah dan mereka konsisten mengatakan sedemikian. Apabila mereka wafat nanti, mereka akan diturunkan malaikat dan malaikat akan memberikan berita gembira kepada mereka, jangan takut, jangan menyesal, syurga menantimu. Surah Fussilat ayat 30 menggunakan tatanazzalu full version. Tetapi suratul Qadar hilang satu huruf ta, menjadikan ia tanazzalu. Soalannya kenapa? Jadi rupa-rupanya ada tujuan. Apabila sesuatu itu full version, maknanya ia adalah perkara yang biasa berlaku, kerap berlaku, sentiasa berlaku. Tetapi bila dikurangkan satu huruf, pengurangan itu bermakna peristiwa itu tidak selalu berlaku. Ia hanya berlaku lebih sedikit daripada yang tadi. Pengurangan huruf menunjukkan peristiwa itu berlaku lebih sedikit daripada peristiwa yang tadi. Dan memang pun malaikat turun pada malam Al-Qadar hanya setahun sekali, berbanding malaikat turun kepada mukmin. Ia bukan setahun sekali, ia setiap saat. Ada orang mukmin turun, maka Allah memenuhkan perkataan itu. Full version tatanazzalu. Tetapi kerana itu adalah malam yang jarang berlaku kepada malaikat, sedikit sangat peristiwa ini berlaku di mana semua malaikat dibenarkan turun ke bumi, meninggalkan posisi masing-masing. Ia jarang berlaku, maka kerana jarang berlaku, aku jarangkan huruf, aku kurangkan huruf. Tetapi para ulama kata rahsia ini mereka biarkan generasi terkemudian yang mengkaji. Kenapa Nabi ucap begitu? Rupa-rupanya ini antara hikmahnya. Alhamdulillah. Saya harap tuan-tuan nampak je, kalau satu huruf macam ni pun ambil masa 10 minit, memang tak semaju mak lah kita jawabnya. Last kali saya pun dah huraikan, last kali yang ketujuh. Jadi sekarang pun dah lebih 5 minit. Cukuplah setakat itu untuk malam ni. Jadi kita jumpa lagi pada masa akan datang, insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada semua yang hadir.